min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sananihi wa ayyam. Saya ulang balik. Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sananihi wa ayyami. Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sananihi wa ayyami. Boleh ingat? Jadi sidang jemaah itu nama kitab asal Sahih Bukhari, tak perlu ingat. Yang kita hari ingat dan masyarakat kita kenal, itulah kitab Sahihul Bukhari. Itu kita kenal. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, daripada 7,658 hadis, kita rasa orang awam tak mampu nak mengaji sampai 7,658 hadis. Betul tak? Tak mampu. Tak mampu sampai 7,658 hadis. Maka ulama, seorang ulama pula. Sebab tu kita tengok dalam biota ni, cuba tuan-tuan tengok muka surat pertama dengan muka surat yang kelima. Kan ada dua biadota tu. Satu biadota Imam Bukhari, yang kedua biadota Imam Abi Jamrah. Dua biadota. Apa masalah Imam Bukhari dengan Imam Abi Jamrah? Itu persoalan pun. Imam Abi Jamrah, ataupun tuan-tuan tengok pada muka surat yang kelima, ataupun nama dia Al-Imam, nama dia ialah Al-Imam. Ni saya betulkan balik dalam buku ni dia ada tersilap sikit. Nama dia Al-Imam Abdullah bin Sa'd. Sa'd tu betul. Abdullah bin Sa'd bin Ahmad Andalusi. Itu nama dia. Muka surat yang kelima. Itu ada kesilapan sedikit. Satu buku saya 5. Buku tuan-tuan cetakan baru kot 7. Ni cetakan ketiga tak salah saya kalau tuan-tuan. Nama dia Imam Abi Jamrah tu, nama dia Abdullah bin Sa'd bin Ahmad Andalusi. Dia orang Andalusia. Jadi apa cerita Imam Bukhari dengan Imam Abdullah bin Sa'ad bin Ahmad, ataupun dikenali sebagai Al-Imam Abi Jamrah? Apa kisah Imam Bukhari dengan Imam Abi Jamrah ni? Kisah dia, Imam Abi Jamrah, dia tengok hadis Imam Bukhari ni banyak, 7,658 hadis. Jadi dia tafsirkan. Sebab itu dipanggil Jam'un Nihaya fi Bad'in Ghairal Ghayah. Apa maksud dia? Mengumpulkan permulaan bagi hadis ini, cerita yang baik, dan diakhirkan dengan cerita orang yang soleh. Mula-mula cerita pasal wahyu, dan hadis yang terakhir menceritakan tentang ahli syurga. Itu maksud dia. Daripada 7,658 hadis, hanya tinggal dikumpulkan hadis-hadis yang tertentu, hanya tinggal 200. Jadi ada 3 pandangan. Yang pertama 296 hadis. Yang kedua 297 hadis. Yang ketiga
hampir dengan 300 hadis. Yang ketiga tu dia tak tetapkan. Sebab ada satu hadis yang satu matan tu yang sebenarnya dia sudah ada wujud dua hadis. Nanti kita akan buka nanti dan kita akan baca. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Al-Imam Abi Jamrah rahmatullahi alaih, dia orang Andalusi. Tapi dia menetap di Mesir. Dia menetap di Mesir. Imam Bukhari pula dia orang Bukhara. Bukhara ni mana? Uzbek. Dia bukan orang Arab. Sebab itu tak pelik kalau orang Melayu, orang Jawi ke pakar dalam ilmu hadis tak pelik. Salah seorang orang Melayu yang hebat dalam ilmu hadis siapa dia? Syekh Yassin Fadani. Syekh Yassin Fadani. Orang mana? Orang Padang. Orang Padang ni orang Jawi, orang kata orang Arab panggil orang Jawi. Orang Arab ni dipanggil orang Thailand Jawi, Indonesia Jawi, Singapura Jawi, Brunei Jawi, Malaysia pun Jawi. Dipukul habis semua Jawi. Jadi Syekh Yassin Fadani dia ni merupakan orang yang hebat dalam ilmu hadis dan menetap di Madinah Al-Munawwarah. Jadi kalau jumpa dalam biodata Syekh Yassin Fadani, orang mana? Orang Padang. Orang hebat. Imam Bukhari pun tak pelik, dia orang Uzbek. Dia orang Bukhara, dia bukan orang Arab. Tapi dia ni mampu mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut kira baik orang Madinah. Betul tak? Dia bukan orang Madinah. Dia bukan orang Mekah. Dia bukan orang Mesir. Tapi dia orang Uzbekistan. Yang dipanggil ataupun dipanggil Bukhara. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ada pun Uzbek, ada pun Imam Abi Jamrah ni orang Andalus, menetap di Mesir. Mesir ni sebagaimana kita tahu, Al-Misra qiblatul ilm. Mesir ni ulama kata kiblat bagi ilmu. Imam Syafi'i Mesir. Imam Ibnu Athaillah yang mufti wilayah mengajar kitab hikam tu, kitab tasawuf tu, Mesir. Imam Ibnu Hajar yang mensyarahkan hadis Bukhari ni, siapa dia? Orang Mesir. Ibnu Hajar Al-Asqalani, orang Mesir. Imam Tauhid Ibrahim Al-Laqani, Mesir. Ilmu Quran Abu Asim, orang Mesir. Maka dipanggil Mesir ini Qiblatul Ilm. Tetapi setiap tanah Arab tu ada peranan-peranan ini. Di Mesir fiqahnya tinggi sedikit. Di Yaman tasawuf dia tinggi. Sebab tu Yaman Al-Imanul Yaman wal Yamanul Hikmah. Hikmah ni Al-Hikmah ay Al-Hikam, Al-Hikam ay At-Tasawuf. Sehingga Yaman ni dia golongan-golongan Habib, dan dia ni dipanggil Sufiyin, golongan yang kuat zikir. Maka inilah yang berada di Yaman. Fiqh di Mesir. Imam Syafi'i duduk di Mesir. Jadi sebab itu sedang jemaah yang dimuliakan, Imam Abi Jamrah orang Andalus menetap di Mesir dan dia dikebumikan di Al-Muqattam. Muqattam ni duduk di kawasan Qahirah. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Imam Abi Jamrah ni, sedangkan sahih ni ada dua. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dan kalau kita mengaji pun Sahihul Bukhari wal Muslim. Dia tak letak Muslim wal Bukhari, letak Bukhari wal Muslim. Sebab Imam Bukhari guru kepada Imam Muslim. Itu cerita. Dan kenapa Imam Abi Jamrah memilih Sahih Bukhari, kenapa tak milih Sahih Muslim? Dia pun sahih.
Kata Imam Abi Jamrah, antara Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim, Sahih Bukhari itu lebih sahih. Dia kata. Kita tak berani nak cakap. Ni ulama cakap, biarkan. Ini kajian ulama. Bukhari dengan Muslim dua-dua sahih. Siapa lebih sahih? Imam Bukhari. Dua-dua kuat tidur time Imam khutbah. Siapa lagi kuat tidur? Contoh, dia kuat tidur masuk khutbah ni tak wujud zaman sekarang, tuan-tuan. Zaman Nabi pun Nabi khutbah orang tidur. Nampak? Tak boleh time khutbah tidur. Nabi khutbah pun orang tidur. Ini kan masjid Bukit Mulia lagi orang tidur terus. Contohlah maksudnya. Nak cerita kalau Nabi pun orang tidur, ini kan kita orang awam khutbah lagi orang tidur. Jadi tak pelik orang tidur. Zaman Nabi, ada ke zaman Nabi mengajar orang tidur? Ada. Angguk. Nampak? Tahu-tahu habis. Biasa. Dan dia tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Abi Jamrah kata, aku pilih Bukhari ni sebab Bukhari itu lebih sahih. Yang pertama dalil dia, antara Bukhari dengan Muslim ni siapa lebih soleh? Kata Imam Abi Jamrah, soleh dari Imam Bukhari. Kerana Imam Muslim sendiri mengiktiraf. Imam Muslim sendiri iktiraf. Dia kata apa? Imam Bukhari inilah guru aku yang paling soleh, yakni Imam Bukhari. Maka guru dengan anak murid, maka secara jalan adatnya gurulah lebih soleh berbanding dengan anak murid. Maka Imam Bukhari lebih soleh berbanding dengan Imam Muslim. Yang kedua, dia pilih Imam Bukhari ni antara Imam Bukhari dengan Imam Muslim. Doa Imam Bukhari lebih mustajab berbanding dengan doa Imam Muslim. Dua. Yang ketiga, aku pilih hadis Imam Bukhari ni kerana Imam Bukhari ni mendoakan orang-orang yang membaca kitab dia. Dia doakan. Kita yang baca kitab ni, Imam Bukhari doakan. Imam Muslim kan tak nak doa, mungkin terlepas pandang untuk berdoa. Dan kata Imam Abi Jamrah, orang-orang dulu bila mana dia bawa naik kapal, dia bawa hadis Sahih Bukhari ni, insya-Allah kapal dia selamat dengan membawa hadis Imam Al-Bukhari. Kita ni contoh nak naik apa, nak naik kereta kita baca Yasin. Dengan asbab kita baca Yasin lah selamat. Kata kan, habis dengan baca hadis tak selamat. Sebab tu kadang-kadang orang nampak Quran dia, kadang-kadang orang tak nampak kelebihan hadis. Hadis pun ada kelebihan dia. Sebab hadis ni juga wahyu yang datang daripada Nabi Rasulun, yang mana Allah utuskan untuk menterjemahkan Quran itu sendiri. Itu hadis. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu perbezaan antara Bukhari dan Muslim. Jadi Imam Muslim guru dia ialah Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaihi. Jadi tuan-tuan, kita memang tak mampu. Contoh orang awam tak mampu. Bukan zaman mengaji 4 tahun 5 tahun nak buat ijazah, nak buat mengaji hadis sampai 7658 tak sempat. Maka kita buat yang kita mampu. Berapa banyak? Hanya mampu 290 ni je mampu, kata belajar. Maka yang ni pun maka dikira sebagai orang yang menyambung nafas Nabi Muhammad SAW. Kata kawaid fiqhi, ma la yudraku kulluhu wa la yudraku kullu julluhu. Kalau tak mampu buat semua, janganlah kamu tinggalkan semua. Tak mampu datang surau, tak mampu datang zuhur, datang asar. Tak mampu datang asar, datang maghrib. Tak mampu datang maghrib, datang isyak. Tak mampu datang maghrib isyak ni, datang subuh. Tak mampu datang langsung kambuh dengan tanah lah, senang. Tak mampu semua. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tak mampu mengaji hadis semua,
mengaji sedikit pun, insya-Allah. Dan insya-Allah dalam kuliah akan datang, kita akan membaca hadis yang pertama yang dipanggil kitab Al-Bad'u Al-Wahyu, menceritakan tentang wahyu permulaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ni kita hanya menceritakan biar otak tentang pengarang kitab. Hadis pertama ni panjang dan insya-Allah kita akan baca dalam bulan hadapan insya-Allah. Tuan-tuan tengok di dalam buku surat fiqh hadis. Sebab tu kena fiqh hadis ni macam mana pandangan ulama. Inilah disyarahkan oleh Mufti Wilayah Persekutuan Dr. Muhammad Zulkifli Al-Faqih. Allahu a'lam. Dan insya-Allah kalau ada kesilapan ni kita, sebab dia kata sebab tu ada wujud cetakan pertama, cetakan kedua, sebab di sana ada kesilapan sedikit. Macam biar doktor tadi Al-Imam Abi Jamrah tadi, dia bukan nama salah, tetapi susunan bin tu tersilap. Sepatutnya nama dia Abdullah, letak depan bin Abdullah bin Sa'd bin Ahmad, dan dikenali dia sebagai Al-Imam Abi Jamrah. Wallahu a'lam. Ada soalan tuan-tuan? Tak boleh. Pasal hadis kursi masuk dalam tiga ini. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita hanya membahaskan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi saya sebut tadi, hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis kursi, hadis yang mana satu benda yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, bukan firman Quran, tapi firman Allah Ta'ala dengan lahjah, dengan gaya bahasa Allah Ta'ala, lalu diolah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itulah dipanggil hadis Al-Qudsi. Yang kita bahaskan tadi sahih, hasan, dhaif, inilah benda-benda yang memang datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Itu dia kena mengaji mustalah hadis. Mustalah hadis. Mustalah hadis ni bagaimana khirij hadis, mu'allaq ke, hadis tergantung ke, hadis syak ke, au ni macam ni, au ni atau sebut atau ni atau, maka syak ini dipanggil hadis muttafaqun alaih. Ni ittifaq para ulama, ittifaq Bukhari dan Muslim, itu muttafaqun alaih. Jadi sebab tu istilah sahih Bukhari tadi sebut sahih Bukhari, dia tak wujud dalam ni, tak ada dalam kitab hadis ni. Tak ada dalam kitab ni tak, itu pembahasan mustalah hadis. Muttafaqun alaih, ittifaq Bukhari dan Muslim, ataupun disebut wa qala syaikhan. Syaikhan ni dua ulama Bukhari dan Muslim. Biasa muttafaqun alaih ni, tuan-tuan kalau mengaji kitab Riyadhus Shalihin, dia akan keluarlah muttafaqun alaih. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma. Dan akhir sekali saya sekarang ni tengah cari dana sedikit. Dana ni orang risau. Dana untuk nak buat pasti. Pasti bukan saya punya, ini jemaah punya pasti, dan orang yang biasa tahu pasti ni tak ada individu punya. Pasti ni pusat asuhan Islam di bawah jemaah punya. Jemaah parti Islamnya, saya sebut tu senang.
Nak buat pasti, nak menelan belanja untuk permulaan lebih kurang 15,000. Jadi kita baru dapat sikit-sikit lah. Jadi pasti-pasti ni tuan-tuan boleh bagi zakat, boleh nak bagi sedekah, boleh. Ni merupakan perkara-perkara amal jariah kita besok. Besok kita tak ada. Inilah pasti ni budak-budak kecil. Biasa kita sedekah mak tahfiz sekolah agama tu budak-budak dah sekolah menengah kan. Ni budak-budak kecil, baru nak sekolah, baru nak kenal Allah, baru nak baca Allahumma barik lana fima razaq, baru nak kenal. Budak 5 tahun, 4, 5, 6 tahun Jadi tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan, mana-mana tuan-tuan ibu-ibu yang berhajat, bolehlah memberi sumbangan ataupun nak beri zakat boleh. Saya setakat ni dalam tangan saya hanya baru dapat hampir 7,300 lebih-lebih sikit je. Daripada 15,000 tadi, dalam masa seminggu saya bergerak, hanya baru dapat 7,300 sikit-sikit. Siapa nak nombor akaun pasti, nak nombor akaun nanti lepas ni saya bagi. Boleh masukkan dalam nombor akaun ataupun nak bagi kat tangan saya untuk nak bagi zakat ataupun cek sebagainya, tapi cek mesti dulu atas nama pasti. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa na'udzu bika min husn illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.